Assalamualaikum, saya Farida binti Muhammad daripada Kolej Komuniti Kuala Terengganu akan membentangkan tajuk faktor halangan penglibatan secara aktif dalam inovasi di kalangan pelajar Kolej Komuniti Kuala Terengganu. Pengenalan menurut Rancangan Malaysia ke-9 menjelaskan bahawa pembangunan modal insan perlu memberi fokus kepada peningkatan pengetahuan, kreativiti dan inovasi. Dan kenyataan ini disokong oleh Rancangan Malaysia yang menyatakan bahawa IPT perlu mempertingkatkan kualiti graduan dan memperkukuhkan bidang penyelidikan dan inovasi. Kedua-dua rancangan Malaysia ini menunjukkan bahawa aspek penyelidikan dan inovasi adalah penting dalam membantu negara Malaysia berdaya saing. Pengenalan menurut Richard Florida tahun 2005 menyatakan bahawa institusi pendidikan adalah enjin kepada inovasi dalam menghasilkan idea dan reka cipta yang baru dan seterusnya menyumbang kepada produktiviti serta pembangunan ekonomi. Dengan kenyataan ini, sewajarnya kolej komuniti dapat memainkan peranan dalam menghasilkan pelajar yang berkualiti dan berdaya kreatif. Latar belakang kajian. Pada masa kini, banyak institusi yang menganjurkan pertandingan inovasi sama ada peringkat institusi, zon kebangsaan maupun peringkat antarabangsa. Tujuan pertandingan ini adalah untuk membudayakan aktiviti penyelidikan dan inovasi di kalangan pensyarah dan pelajar. Namun demikian, terdapat faktor halangan yang menyebabkan penglibatan secara aktif dalam setiap pertandingan yang dianjurkan. Maka dengan itu, pengkaji telah menyenaraikan 3 objektif kajian. Yang pertama, mengenal pasti situasi pelajar. Yang kedua, mengenal pasti faktor persekitaran pelajar. Dan seterusnya, yang ketiga, mengenal pasti strategi yang sesuai dilaksanakan bagi pembudayaan inovasi. Kepentingan kajian adalah untuk melihat perkembangan aspek pembudayaan inovasi di kalangan pelajar dan seterusnya membolehkan pihak pengurusan melaksanakan pendekatan dan strategi yang sesuai dalam menggalakkan pembudayaan inovasi di kalangan pelajar. Sorotan karya menurut Muhammad Khalid tahun 2011 menyatakan pemerkasaan pusat-pusat kecemerlangan penyelidikan adalah melalui pemantapan budaya keusahawanan dan mendorong kreativiti dan inovasi. Manakala Badran tahun 2007 mendefinisikan inovasi sebagai pembaharuan dan melakukan perubahan. Ia memberi kesan kepada pembaharuan konsep, idea, kaedah, proses dan kegunaan baru. Manakala Teresa M. Amable tahun 1996 menyatakan faktor yang mendorong inovasi dan berfikiran kreatif adalah melalui kepakaran, pemikiran kreatif dan motivasi. Sorotan karya yang seterusnya adalah daripada Winfred Ebner et al. Tahun 2009 mendapati bagi menjayakan sesuatu pertandingan reka cipta dan inovasi, kerjasama antara pihak industri dan institusi pengajian tinggi adalah sangat penting. Lale dan Arzu tahun 2009 juga menyatakan bahawa kepimpinan organisasi adalah penting dalam menggalakkan budaya inovasi dan kreativiti. Dan seterusnya, Martin dan Tables tahun 2003 menyatakan strategi, struktur, mekanisme sokongan dan budaya menggalakkan inovasi serta keterbukaan dalam komunikasi dalam sesebuah organisasi merupakan faktor utama dalam membangunkan budaya inovasi dan kreativiti. Metodologi kajian. Pengkaji telah mengedarkan borang soal selidik kepada pelajar dengan menggunakan skala Likert 5 skala. Populasi sampel dan lokasi kajian adalah dilaksanakan kepada semua pelajar yang sedang belajar di Kolej Komuniti Kuala Terengganu dan melibatkan 80 orang pelajar sebagai responden yang terdiri daripada 5 program yang telah terlibat. Analisis data untuk menjawab objektif adalah menggunakan analisis MIN, yang mana ia adalah berdasarkan kepada Sumarli tahun 2000 dan Jamil 2002, dan interpretasi dibahagikan kepada 3 iaitu rendah, sederhana dan tinggi. Dapatan kajian objektif yang pertama menunjukkan
Item yang pertama iaitu saya berasa seronok dapat melakukan aktiviti inovasi di kolej mendapat nilai min yang paling tinggi iaitu 3.61, manakala item yang kelima untuk objektif yang pertama saya akan rasa lebih bersemangat jika ganjaran penglibatan inovasi adalah setimpal dengan nilai min 3.11. Secara keseluruhannya, faktor situasi diri pelajar dalam penglibatan inovasi adalah pada tahap sederhana. Ini menunjukkan bahawa situasi diri pelajar masih boleh dipupuk dan mampu untuk dilatih dan didedahkan ke arah penglibatan inovasi yang memuaskan. Ia selaras dengan kenyataan LEL tahun dan Azru 2009 yang menyatakan sokongan padu dari institusi amatlah penting. Selain itu juga ia boleh disifatkan sebagai pengaruh atau impak daripada pengurusan sebagaimana yang diberi penekanan oleh Redmond et al. Tahun 1993. Seterusnya, dapatan bagi kajian objektif yang kedua. Item yang pertama mendapat nilai bacaan min yang tertinggi iaitu beban projek tugas dan amali pelajar semakin kian bertambah dengan nilai min 4.15 dan untuk item yang keenam mendapat nilai min yang rendah 3.59 dengan saya merasakan persekitaran kolej tidak ada kaitan yang rapat dengan penglibatan pelajar dalam inovasi. Secara keseluruhannya, faktor persekitaran pelajar di institusi adalah pada tahap yang tinggi. Dapatan ini menunjukkan bahawa faktor persekitaran merupakan salah satu faktor halangan yang utama dalam penglibatan pelajar untuk lebih kreatif dan inovatif. Untuk dapatan beban projek, tugasan dan amali pelajar perlu diberi perhatian oleh institusi. Menurut Abdullah tahun 2003 menyatakan bahawa tugasan yang terlampau menyebabkan pelajar tidak mempunyai masa untuk persediaan sebarang aktiviti. Manakala Savage tahun 2000 turut menyatakan persediaan adalah penting untuk menghadapi pelbagai situasi. Dapatan untuk kajian yang ketiga mendapati item yang keenam mendapat nilai min yang tertinggi itu pada 3.44 iaitu institusi akan mengetengahkan produk inovasi pelajar yang mampu di masa akan datang. Dan seterusnya untuk item yang kelima mendapat nilai min yang paling rendah iaitu 3.11. Institusi sentiasa berusaha untuk meningkatkan pelibatan pelajar dalam inovasi. Secara keseluruhannya, faktor galakan institusi adalah pada tahap sederhana. Hasil dapatan ini menunjukkan bahawa pelajar mengakui faktor galakan yang dimainkan oleh institusi, cuma ada segelintir pelajar tidak memahami faktor galakan yang telah diberikan oleh institusi, mungkin disebabkan oleh medium penyampaian institusi yang tidak berkesan. Berdasarkan dapatan yang diperolehi, institusi perlu meningkatkan lagi usaha galakan dan ia selaras dengan kenyataan daripada Pervez K. Ahmad tahun 1998 yang menyatakan bahawa galakan dalam pembudayaan inovasi dan kreativiti perlu bagi mengenal pasti mereka yang berkebolehan dalam bidang yang disertai. Kesimpulan daripada kajian ini, pengkaji dapat membuat kesimpulan bahawa faktor halangan yang menyebabkan penglibatan pelajar dalam inovasi perlu diatasi dengan lebih berkesan dan efektif dalam memastikan pembudayaan kreativiti dan inovasi di institusi Kolej Komuniti Kuala Terengganu.